Muka surat berapa? Tiga lima. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة الرسول وأهل بيت الرسول وأصحاب الرسول وإلى والدنا ومشايخنا ومعلمنا وبالخصوص إلى العالم العلامة محدث الحرمين الشريفين أبويا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد. Pagi ini kita sambung muka surat 335. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, terdapat bermacam-macam bentuk kesyukuran. Di antaranya ialah bergembira dengan kewujudan segala nikmat yang menjadi wasilah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mencapai taqarrub dengannya. Di antaranya lagi dengan memperbanyakkan mengucapkan syukur kepadanya dan memujinya dengan lidah. Di antaranya lagi ialah melakukan amal ketaatan kepada Allah dan meminta pertolongan dengan nikmat-nikmat Allah untuk mentaatinya serta meletakkan nikmat-nikmatnya pada tempat-tempat yang disukainya. Ini adalah kemuncak kesyukuran. Jangan bersikap takabur dengan nikmat-nikmat yang dicurahkannya dan jangan bermegah-megah dengannya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jangan bersikap melampaui batas dan melakukan kezaliman. Sesiapa yang melakukannya maka dia telah mengkufuri nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Kekufuran adalah penyebab ditarik suatu nikmat dan akan diganti dengan nikmat dan azab. Nikmah dan azab. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi kita masih lagi dalam perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Iaitu salah satunya ialah mensyukuri segala nikmat. Syukur atas segala nikmat itu adalah merupakan jalan keselamatan yang mesti kita lalui. Kita kena latih diri kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka huraian syukur itu apa? Katanya terdapat bermacam-macam bentuk kesyukuran. Syukur itu dapat kita zahirkan dengan bermacam-macam jenis yang dituntut daripada kita untuk membuktikan bahawa kita ni hamba yang bersyukur.
Di antaranya, di antara jalan yang mesti kita lakukan untuk membuktikan bahawa kita ni hamba yang bersyukur ialah bergembira dengan kewujudan segala nikmat yang menjadi wasilah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mencapai taqarrub kepadanya. Iaitu kita rasa seronok bila Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat-nikmat yang menjadi sebab dengan nikmat tersebut dapat kita melakukan ketaatan kepada Allah. Nikmat yang pertama, nikmat sihat. Kerana dengan kesihatan itu, kesihatan tubuh badan, dapatlah kita melakukan amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah. Yang kedua, nikmat dilapangkan masa kita. Kerana itu Nabi SAW memperingatkan kita dalam hadis yang sangat masyhur. Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. As-sihhatu wal faragh, kata Nabi. Nikmat sihat dan nikmat al-faraghu, kelapangan masa. Selalunya kesihatan tidak digunakan sungguh-sungguh untuk ibadah. Selalunya nikmat kelapangan masa dihabiskan kepada perkara lain, tidak untuk ibadah. Sebab tu kadang-kadang ayat-ayat Quran yang bergantung di rumah kita tu kita kena tukar. Banyak sangat ayat wa may yattaqillah ni. Kan? Ayat 1000 dinar ni, ruang tamu ada satu, dapur ada dua, pintu bilik tidur ada satu. Kadang-kadang sampai 10 satu rumah ayat 1000 dinar ni. Kan? Sebab ayat 1000 dinar ni ada nilai komersial dia lah kot. Kan? Sampai kedai-kedai cenderamata Cina kapir pun jual ayat 1000 dinar ni. Orang Melayu boleh sebut ayat 1000 dinar ayat kaya, ayat kekayaan. Kan? Jadi kadang-kadang kita kena tukar ayat Quran rumah kita ni. Ya, di antara yang ulama suruh kita tulis menjadi peringatan ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita ada orang yang boleh tulis khat ni, upah dia. Suruh dia tulis cantik-cantik, frame kan dengan terjemahannya. Letak dalam rumah kita. Sebagai peringatan, wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu jangan sampai nanti dibakar di dalam api neraka di akhirat kelak. Kan? Demikian juga ayat-ayat yang lain seperti hadis Nabi SAW yang memperingatkan kita supaya bersungguh-sungguh beribadah. Semalam saya ngajar di Shah Alam, session 7. Saya baca kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah bagi Al-Imam Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari. Imam Ahmad memperingatkan satu peringatan yang sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya katanya, la tashab, jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat, melainkan dengan orang-orang yang apabila kamu berteman dengannya menaikkan semangat kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ucapan dan kata-katanya memimpin kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadikan teman, melainkan orang-orang yang bila kita berkawan dengan dia, kita berteman dengan dia. Berteman dengan berkawan ni lain. Berkawan dengan semua orang. Dengan tak semayang pun kita bertegur siapa. Kan? Kerana silaturrahmi itu dalam agama wajib. Haram memutuskan silaturrahmi, berdosa. Orang-orang yang memutuskan silaturrahim, doanya tidak diangkat, tidak diistijabah oleh Allah. Ya? Kalau kita
rasa doa kita ni lambat diistijabahkan, itu antara sebabnya adalah, di antaranya apa kata Nabi, orang yang memutuskan silaturrahim, doanya tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya harga hubungan silaturrahim di antara kita, lebih lagi sesama mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga hubungan silaturrahim itu Allah Ta'ala namakan dengan rahim ibu kita. Tempat yang paling selamat selama 9 bulan kita duduk sebelum kita keluar ke muka bumi ini, dalam rahim ibu kita lah. Ibu kita tu waktu nak melahirkan kita terkoyak kulit dia, kan? Terkoyak kulit, terkoyak isi berdarah nak melahirkan kita, nak keluarkan daripada rahim ibu kita. Tapi dari makna berteman, bersahabat dan berteman, itu maknanya orang yang kita selalu bersama dengan dia, ke mana-mana dengan dia, kan? Apa-apa hal kita bincang dengan dia, kita musyawarahkan. Ini adalah sahabat kita, teman rapat kita. Ya? Sebab tu kita kemarin hari Jumaat kita baca surah Kahfi, kita jumpa ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Tak ingat ayat berapa, tapi adalah surah Kahfi itu. Allah Ta'ala berpesan kepada kita, wasbir nafsaka, kalau terjemah harfiah, dan sabarkanlah dirimu. Kalau tengok dalam tafsir, hendaklah engkau berteman rapat. Ya, itu tafsir. Wasbir nafsak. Hendaklah engkau berteman rapat, kata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Hendaklah engkau berteman rapat dengan orang-orang yang sentiasa menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan mereka ni, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang ikhlas menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Mereka ni orang yang sangat ikhlas. Jadi siapa dia orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang ni? Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, iaitu orang-orang yang kamu dapati mereka sentiasa ada dalam masjid. Sentiasa ada dalam masjid. Siapa dia puak ni? Tuan-tuan lah. Ni masjid kan? Dia lah. Orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, 5 waktu ada di masjid. Itu di antara tafsirannya lah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kita nak cari teman rapat ni, cari orang masjid. Cari orang surau, orang masjid. Jadikan kawan-kawan kita, teman-teman kita, berteman rapat, kan? Boleh kongsi rahsia dengan dia, boleh musyawarah dengan dia, boleh minta pendapat dia. Ini panduan daripada Allah. Allah jangan buat main-main. Ini panduan daripada Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan sekali-kali kamu berpaling wajah daripada mereka. Makna kawan sungguh-sungguh, berteman sungguh-sungguh. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mentaati orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingati kami. Wattaba'a hawah, dan dia mengikut akan hawa nafsunya. Jangan engkau ikut orang yang mengikut hawa nafsu, kan? Wa kana amruhu furuta, kerana orang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah, satu. Dan orang yang kita tengok dia ikut nafsu, maka orang itu urusannya akan hancur, akan gagal, tidak akan tak akan berjaya. Ini pesan Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Jadi balik pada pesan Imam Ahmad tadi, jangan engkau bersahabat, berteman dengan orang yang, melainkan orang itu bila engkau bergaul dengan dia, naik semangat beribadat. Naik semangat
beribadah. Ada teman-teman kita baru ni pergi ziarah Pak Sumit. Pak Sumit Bukit Tembaga. Haji Roslan baru ni pergi dengan Datuk apa? Baru ni. Tak ingat nama apa Datuk tu? Datuk Zaini. Tak ada pergi dia. Ada kerja kot. Ziarah Pak Sumit. Jadi bila kita pergi ziarah orang ni, apa yang akan masuk dalam hati kita? Semangat beribadah. Pak Sumit ni puasa sepanjang tahun, 5 hari je tak puasa. Dalam setahun 5 hari saja tak puasa. Sahur dengan segenggam beras, sebiji telur ayam. Buka puasa pun rebus nasi segenggam beras dengan telur ayam sebiji. Kemudian masa muda khatam Quran tiap-tiap hari. Masa tua ni sehari 10 juzuk 3 kali khatam. Kita 10 tahun 3 kali khatam. Ya. Jadi bila kita berteman dengan manusia-manusia yang macam ni, kita pun jadi naik semangat beribadah. Kalau kita bergaul macam kita pergi Mekah bulan Ramadan. Kita pergi Mekah bulan Ramadan. Asalnya niat nak sembahyang tarawih 8. Memang azam kuat betul 8 ni. Kena pula 1 rakaat berapa muka? 4 muka kadang-kadang tu imam baca 4 muka surat. Kan kita sembahyang sini 4 ayat pun bahasa pening kepala dah. Pergi Mekah 1 rakaat dia baca 4 muka surat. Kita azam memang nak sembahyang 8. Duduk sebelah kita tu orang Pakistan, janggut sampai ke dada ni. Tua bukan main. Nak bangun tu dia punya cara bangun tu dia apa? Naik punggung dulu ni. Sudah 8 rakaat kita pun nak balik hotel, tiba-tiba dia bangun sambung lagi. Kita yang muda sihat ni berasa malu ke dia, terus sambung sampai 20 juga. Malu kawan sebelah. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah, kita jadi beribadah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang bersyukur, kita akan jadi hamba yang bersyukur. Dan jangan engkau berteman melainkan dengan orang-orang yang apabila engkau mendengar kata-katanya itu memimpin engkau kepada Allah, memimpin engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah teman-teman yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Di akhir zaman ni tak banyak yang macam ni. Di akhir zaman ni bila kita berteman dengan dia, kita naik semangat untuk nak membangunkan dunia kita. Lupa akhirat, lupa mati. Kebanyakan teman-teman di akhir zaman ni bila kita dengar cakap dia, tak memimpin kita kepada Allah. Dan diperingatkan oleh Imam Ahmad di hujung hikmah itu, dan lebih-lebih lagi engkau kena berhati-hati dengan teman-teman yang mengatakan kepada engkau dosa yang engkau lakukan, maksiat yang engkau lakukan. Maksudnya kita buat dosa, kita buat maksiat, dia kata kita buat benda baik. Yang kita buat itu dosa, yang kita buat itu maksiat, yang kita buat itu kelakuan yang lalai daripada Allah. Dia angkat tangan begini, bagus, dia kata begini sepatutnya, dia kata ini sikap yang benar, ini perangai yang bagus. Kalau jumpa kawan macam ni memang confirm lingkup daripada pagi lagi, tak payah tunggu petang. Ya, tu. Maka sebab itu bersyukurlah kalau kita bertemu dengan teman-teman ini, kan? Di antaranya ialah bergembira dengan kewujudan segala nikmat yang menjadi wasilah. Wasilah ni makna apa? Menjadi sebab, menjadi jalan, ya, tercapainya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di antara nikmat itu ialah teman-teman yang membawa kita kepada beribadah. Bergembiralah kita, alhamdulillah. Selain daripada nikmat sihat, lapang masa, teman-teman kita juga Allah Ta'ala kurniakan apa? Teman-teman yang menaikkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, ya, kesan ibadah ni boleh tak kita rasai di dunia ni? Boleh. Ya, di antara kesan ibadah yang kita boleh rasai di dunia ini ialah merasai kelazatan dan kemanisan ibadat itu. Kata Imam Ahmad dalam hikam, dia kata apa? Dia kata di antara dalil bahawa besok kelak di akhirat amalan kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah buah daripada ibadat kamu tu kamu dah rasa semasa
semasa di dunia ni. Apa dia buah ibadat yang kita rasa di dunia ni? Kemanisan dan kelazatan beribadah. Kita nak tengok kita ni rasa manis dan lazat beribadat ataupun tidak, tengok pada 3 perkara. Lihat pada tiga perkara. Ukur dengan tiga perkara. Yang pertama, ketika baca Quran. Ketika baca Quran. Terasa sedap tak baca Quran? Kan? Kalau buka Quran baru 5 minit, baru 2 muka surat, duk sibuk nak tutup dah. Duk sibuk nak sadaqallahul azim dah. Itu tanda alamat apa tu? Ha? Oh tak jawab pagi ni mengantuk ke? Ha? Kalau duk sibuk tutup itu, duk sibuk nak sadaqallahul azim, baru 2 muka surat, itu tanda apa? Ha, sendiri jawablah. Kan? Tapi kalau buka Quran tu sayang nak tutup. Lepas selai. Kan? Isteri panggil ajak sarapan pun, nantilah dulu. Nak sibuk nak baca Quran pun kacau. Inilah perangai bini-bini ni. Marah. Kan? Selai. Sampai sejuzuk. Lepas tu sebulan tak buka Quran. Baca. Tu. Jadi yang pertama, cek waktu baca Quran. Terasa sedap tidak baca Quran? Terasa lazat ke tidak waktu baca Quran? Ini masalah besar, tuan-tuan. Sebab ini masalah hati kita. Maknanya hati kita tak minat dengan Quran. Hati kita tak berasa sedap dengan Quran. Tapi kalau main Pokemon 3 jam tak sedap. Kan? Yang kena haram ni. Kan? Orang sekarang ni mufti kata Pokemon haram. Dia marah mufti, dia bela Pokemon. Dia up status Facebook, marah mufti. Dia akhir zaman sampai tak kenal dia antara mufti dengan Pokemon. Ustaz Sobri kenal Pokemon tu apa? Tak kenal, alhamdulillah. Selamat Ustaz Sobri ni. Kalau Ustaz Sobri saya pun kenal juga Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tu imam pun sibuk main Pokemon sampai tak bertugas di masjid, letih lah. Contoh gitulah kan. Khusyuknya main Pokemon tu lebih khusyuk dari semayang. Sampai langgar kereta depan, main sambil bawa kereta. Waktu jam tu berhenti, main Pokemon. Sampai yang belakang langgar dia langgar depan. Macam-macam kes. Sebab itu mufti kata haram. Kerana sudah menjadi mudarat. Lepas wilayah, Kedah. Lepas wilayah kata haram, Kedah langsung sambut hak wilayah. Haram juga. Yang kata haram tu mufti. Orang sekarang tak kenal mufti. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman orang tua-tua kita dululah, Tok Wan saya cerita kan, barang-barang Tok Imam pun orang hormat. Kasut Tok Imam, tongkat Tok Imam, motor Tok Imam. Zaman sekarang motor Tok Imam kena curi. Betul? Kasut Tok Imam kena sapu. Tok Imam urut dada begini. Alhamdulillah situlah. Dia pun sampai di rumah. Keluar dia tengok kasut dia hilang. Alhamdulillah. Sampai di rumah bini tanya, mana kasut beli kemarin? Baru beli. Dia kata, haram jadah mana curi kasut aku. Dia pun marah juga. Dia naik angin juga. Kan? Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Zaman kita memang zaman kacau betul. Hingga manusia umat Islam tak kenal mana dia yang pemimpin dia. Mufti ni pemimpin kita yang hakiki. Mufti tuan-tuan, yang pemimpin kita yang hakiki. Sebab tu kalau mufti pening, habis semua umat pening. Ada satu negeri di Malaysia ni, ada mufti pening. Mufti negeri Pasir Berdengung dia panggil. Bila mufti pening, habis semua orang pening. Biar masjid kosong, asalkan kita jalankan sunnah Nabi. Tu dia. Itu fatwa mufti. Kan? Bulan Ramadan baru ni, masjid yang sudah berpuluh tahun penuh orang sembahyang tarawih 20 rakaat, lepas 8, 20 pun beratus orang sembahyang. Tinggal 4 orang.
Bila kita ambil gambar bermuh dalam Facebook, kawan-kawan kita ambil gambar dalam Facebook, oh, sibuk nak saman orang yang masuk dalam Facebook. Tak saman-saman sampai sekarang pun. Ya. Malam esok dia suruh dia kerah orang dia ramai-ramai datang ambil gambar. Ramai lah malam esok tu. Malam lusa 4 orang balik. Nafsu kita tu nak orang ikut kita. Baru ni buat forum 4 mazhab. Forum 4 mazhab. Yang bincang tajuk 4 mazhab tu juzuk amma pun tak hafal. Nampak tak kacau akhir zaman ni? Last kali buat kesimpulan apa? Kita ni sebenarnya bukan disuruh untuk ikut mazhab. Kita ni katanya disuruh untuk daripada 4 mazhab itu, pilihlah yang mana yang sahih dari 4 mazhab. Oh, dia ajar kita suruh jadi mujtahid pula. Pilih di antara aqwal 4 mazhab ni mana yang paling sahih, amal yang tu. Subhanallah. Hebat perlis ni. Astagfirullah. Bukan pasiak berdengung. Kan? Hebat. Sampai dia kata satu baru ni dalam forum 4 mazhab tu keluar satu perkara yang kita tak pernah dengar, tok nenek kita tak pernah dengar, tok guru semua tak pernah dengar. Dia kata Imam Nawawi berpendapat bahawa bekas yang dijilat oleh anjing tak perlu disamak. Nampak? Yang kita tak pernah dengar, tok nenek kita tak pernah dengar, ayah mak kita tak pernah dengar, tok guru pondok yang ada tak, yang duk mengajar kita berpuluh tahun tak dengar, tiba-tiba tahun 2016 baru ni timbul Imam Nawawi kata tak payah sama. Imam Nawawi mana yang dia maksudkan, wallah mungkin pak saudara dia lah kot. Kalau Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syarafuddin tu, Muhyiddin Al-Nawawi rahimahullah, bukan itu pandangan dia. Jadi bila pening, sebab tu mufti ni dia kena hati-hati, dia pemimpin umat. Sebab itu kena cermat. Ni di akhir zaman macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minggu lepas kan di Batu Pahat Johor, budak tingkatan 1 kena rogol dengan 4 pelajar lelaki-lelaki tingkatan 4. Dia pun dia tak bagi tahu, kata dia kena rogol cikgu dia. Kan? Bila polis panggil buat siasatan, sebelum kena rogol tu dah 3 kali dah beromen dengan kawan laki-laki tingkatan 1 sama dengan dia, satu kelas dengan dia. Pening kita. Yang ni kena rogol, yang ni sama-sama suka-suka. Sebelum kena rogol, beromen dulu 3 kali dengan kawan satu kelas. Tingkatan 1. 3 kali. Romen, faham romen? Tak seperti tak faham. Bahasa kita belah utara kan? Bahasa belah sini bagi apa? Sama juga? Kau ingat kau berlainan. Muka serius masing-masing macam tak faham. Itu 3 kali. Budak tingkatan 1. Ini zaman kacau. Tu yang baru ni jumpa kat Kemsah budak 5 tahun ni yang hilang tu kan. Putus kepala tuan-tuan. Saya baca laporan polis malam yang kan, waktu dia jumpa itu badan di lain, kepala di lain. Allah. Ni dahsyat di zaman kita ni. Kan? Tu. Dan di antaranya lagi dengan memperbanyakkan mengucap syukur kepadanya dan memujinya dengan lidah. Kewajipan kita mensyukuri nikmat Allah ialah lidah kita mesti selalu basah dengan kalimat memuji Allah. Di antaranya lagi ialah melakukan amal ketaatan kepada Allah dan meminta pertolongan dengan nikmat-nikmat nikmat Allah untuk mentaatinya serta meletakkan nikmat-nikmatnya pada tempat yang disukainya. Ini adalah kemuncak kesyukuran. Inilah syukur yang paling tinggi. Sebab tu ulama bagi panduan, kita nak cari dunia ni tak ada masalah, silakan.
wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tengok tu Quran kata, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan rebutlah. Allah guna kalimat rebut, bersungguh-sungguhlah maknanya. Bersungguh-sungguh apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, bersungguh-sungguhlah mencari pahala yang Allah janjikan untuk kamu di akhirat. Allah suruh kita cari pahala dulu, sungguh-sungguh buat pahala. Lepas tu Allah Ta'ala kata jangan buat pahala saja, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib habuan kamu daripada dunia. Ya? Sebab kita bekerja cari rezeki ni, tuan-tuan dan perempuan, dapat pahala. Peluh yang menitik cari rezeki, nak mencari yang halal, nak beri anak bini kita makan, itu dikira ibadah dan zikir kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya rezeki bukan payah cari. Rezeki kena cari ke tak? Jawab elok, jangan silap jawapan. Rezeki kena cari atau tidak? Jawabnya tak payah cari. Semua orang jawab kena cari, Ustaz, kena ikhtiar. Dah, rezeki tak payah cari. Kerana rezeki itu tak cari pun ada. Kita tak akan mati kelaparan. Ni hak kita bincang ni, maqam tawakal yang paling tinggi ni. Ya? Cari, tak cari pun ada. Dalilnya ada, Ustaz? Ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini, kata Allah, melainkan rezekinya akulah yang menjamin. Ada Allah Ta'ala sebut kena cari? Tak ada. Dia tak cari pun, aku akan datangkan rezeki pada dia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan aku tahu macam mana cara aku nak datangkan rezeki itu pada dia, aku nak kirim rezeki itu pada dia, daripada mana rezeki itu akan sampai pada dia, aku tahu, kata Allah. Kullun fi kitabim mubin, semuanya telah aku tetapkan. Dalam Sahih Bukhari, cerita seekor ular tua yang buta duduk di atas pokok tamar. Tua, buta, duduk atas pokok tamar, tak boleh turun ke mana-mana. Allah kirim rezeki dengan guna seekor burung. Tiap-tiap hari burung hantar makanan pada dia. Dalam Sahih Bukhari. Habis itu, Ustaz, yang ada orang kata kena ikhtiar, kena usaha. Ikhtiar dan usaha itu adalah untuk mendapat pahala, untuk menjadi ibadah, dan untuk menjadikan kita keluar daripada hina kepada mulia. Bila kita ada duit, ada harta, tuan-tuan dan perempuan, kita akan jadi orang yang memberi, tidak meminta-minta. Tengok Allah Ta'ala selamatkan maruah kita. Macam kita keluar TV lah, kan? Saya keluar TV contohnya, walaupun mustahil lah, kita ceramah tak sedap, kan? Lepas tu cakap orang utara ni, kan? Lepas tu kita mai dari negeri Pasiak Berdengu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau contoh saya keluar TV, kan, muka saya keluar depan TV, yang keluar muka saya saja. Jadi bila keluar muka saya, tengok, saya kena kata apa? Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah, kerana tidak, yang keluar hanya muka saya, dosa saya tak keluar sekali. Betul tak? Kalau ditayang di TV itu dengan muka saya sekali, dengan dosa-dosa saya, Allahu Akbar. Betul tak? Kita tengok TV, Alhamdulillah, mujurlah, muka aku saja yang keluar. Kalau keluar sekali dengan dosa-dosa aku, Allahu Akbar. Tak ada siapa nak berkawan dengan kita. Kita ni wangi kat luar je. Setuju ke tak setuju? Slow jawab. Kalau dosa kita ni jenis ada bau, tuan-tuan dan perempuan, ada ke orang nak mari dekat dengan kita agak-agak? Allahu Akbar. Ya? Jadi kita sebut masalah rezeki tadi supaya nak tambah syukur kita. Kerana kita, tuan-tuan dan perempuan, diberi rezeki oleh Allah untuk memuliakan kita. Hingga kita jadi orang yang memberi, dapat tabarruk, dapat wakaf, dapat infak, bantu adik-beradik kita yang susah. Dapat kita berjuang dengan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat wakaf, dapat buat ibadat dengan harta kita.
Maka sebab kita cari harta, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tak cari pun tak apa, ada. Tapi ingat, nak jadi orang yang tak bekerja untuk dapat rezeki, itu bukan ketentuan kita. Itu Allah yang atur untuk kita. Jangan pandai-pandai kita atur untuk diri kita. Kalau kita duduk di makam kasbi, kata ulama, mesti kena kerja untuk cari rezeki. Mesti kena kerja. Jangan duduk kerja elok, tinggal semua. Jual semua bisnes-bisnes. Tak nak kira apa dah. Aku nak duduk masjid, nak berzikir. Tak boleh. Jangan kita pandai-pandai tadbir diri kita. Kita mesti serah kepada Allah Ta'ala. Habib Abu Bakar bin Hud, Bagir Al-Attas, Jakarta, terkenal dengan orang yang kalau nak duit, bawa sejadah. Kita pun nak jadi macam dia. Nak duit, pakai ambil bawa sejadah. Tak jadi, kita kena pergi cocok di bank. Kan? Ada orang nak duit mesti ambil di bank. Ada orang nak duit mesti ambil bawa sejadah. Seorang guru saya almarhum Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Kan? Tiap-tiap hari Jumaat, kalau selesai Jumaat, keluar dari masjid, siapa yang dia jumpa di jalan, daripada mula mihrab belah kanan dia jalan sampai ke tangga masjid, tak kira siapa, semua dapat duit. 100 orang 100 dapat, 200 orang 200 dapat. Kadang-kadang satu masjid salam, dapat semua. Dianya kerja tak ada. Mari mana duit? Allah Ta'ala bagi. Cara mana duit tu sampai pada dia? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Kerja apa? Tak ada kerja. Mengajar sembahyang Jumaat, mengajar sembahyang Jumaat, mengajar. Kan? Ada seorang guru saya duduk dalam hutan di Jitera, nama Bukit Gajah Teriak. Tu tempat duduk tu. Boleh bayang? Bukit Gajah Teriak. Sudahlah bukit gajah pula. Gajah pula bukan seorang gajah. Gajah teriak. Teriak ni bahasa Kedah menangis lah. Elephant cry. Bukit Gajah Teriak. Duduk dalam hutan tu, buka pondok, tuan-tuan sekalian. Ya, tak ada kerja lain, mengajar aja. Kereta dia 4 biji. 4 biji kereta. Estima, Honda yang baru. Saya pun tak tahu, saya bukan ahli kereta, tapi baru-baru ratus-ratus ribu kereta. Rumah dia saja dekat 300 ribu. Orang duduk dalam kampung 300 ribu punya rumah. Macam banglo tuan-tuan yang 3 juta je lah. Semua heran, kenapa baba ni? Tak ada kerja apa, mengajar. Tapi ada rezeki, datang duit daripada mana? Bagi kita bila dapat rezeki, syukur, jangan sombong. Kerana ada orang datang rezeki tu tak payah bekerja pun. Kan? Bila kita bekerja penat lelah, Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Kerana ada orang tak payah kerja teruk-teruk, lebih senang dari kita. Tuan-tuan dan perempuan dapat RM100, tak payah kerja teruk. Dapat RM10,000 kena kerja teruk, bukan main. Nak mana? RM100 yang cukup untuk kita, tak payah teruk-teruk kerja. Alhamdulillah. Kan? Banding nak dapat RM10,000 tapi bukan main teruk punya kerja, nak mana agak-agak? Sendiri boleh jawab lah. Orang cerdik belaka kan. Sama guru apa ni Ustaz? 7.30. Mula lewat tadi ni. 7.30 boleh kot? Minta izin anak murid, mana ada tok guru gitu. Kan? Minta izin nak berhenti 7.30. Nanti takut anak murid lari semua. Kan? Tu. Sebab tu dalam nak mencari dunia ni, ulama bagi panduan. Tu. Nak mencapai kemuncak syukur tadi. Apa dia? Meletakkan semua nikmat Tuhan tu kena pada tempatnya. Kita bila belajar tasawuf, contohnya kitab penawar bagi hati lah. Tak payah kitab besar-besar lah. Kitab penawar bagi hati Syekh Qadir Mandili tu kan. Bila kita buka saja bab yang pertama tu, cerita apa? Cerita macam mana nak guna mata, macam mana nak guna tangan, macam mana nak guna kemaluan, macam mana nak guna kaki, macam mana guna telinga. Maksudnya diajar dalam tasawuf, nikmat-nikmat Tuhan yang ada pada kita ni nak letak di mana. Jangan salah letak, jangan salah guna. Itu nama pecah amanah. Macam ni lah.
Abu Yasir Muhammad sebut pada kita, kemuncak syukur itu bila kamu letakkan nikmat-nikmat Tuhan tu kena pada tempatnya. Maka ulama pesan, kalau kita nak cari dunia, yang pertama, syarat yang pertama, pastikan dunia yang kita cari itu tidak melalaikan kita daripada Allah. Yang kedua, jangan guna nikmat dunia tu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pastikan dunia yang kita cari itu halal. Jangan kita dekati yang haram, walaupun yang haram itu lebih banyak. Jangan. Ya, jangan sampai lalai. Satu. Yang kedua, jangan guna untuk maksiat dan dosa. Yang ketiga, pastikan yang kita cari itu halal. Kemudian jangan bersikap takabur dengan nikmat-nikmat yang dicurahkannya, dan jangan bermegah-megah dengannya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Macam Fir'aun, macam Qarun, kan? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwah. Allah Ta'ala sebut cerita Qarun dalam Quran. Bila dia dapat nikmat kekayaan melimpah ruah daripada Allah, dia jadi sombong. Dia asalnya miskin, didoakan oleh Nabi Musa sampai Tuhan bagi dia kekayaan. Akhir sekali dia lawan, dia tentang Nabi Allah Musa. Dia sombong, dia belagak. Wa qala lahu qaumuhu la tafrah, kan? Innallaha la yuhibbul farihin. Hei Qarun, janganlah kau belagak. Allah tak suka orang sombong belagak ni. Kaum dia kata, ni nikmat yang ada pada kau ni Qarun, Allah Ta'ala yang bagi. Dia kata, tak. Kan? Kekayaan aku ni sebenarnya kerana aku pandai berusaha, kerana aku pandai berniaga, kerana aku pandai buat duit, kerana aku pandai buat kekayaan. Itu perangai Qarun. Tapi kalau kita orang mukmin, orang beriman, semua yang ada pada kita, semua daripada Allah. Mesti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersikap melampaui batas dan melakukan kezaliman. Sesiapa yang melakukannya ni, jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila Allah Ta'ala bagi duit banyak sebagainya, suka melampau batas. Kemarin ada orang snap gambar apa bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri apa Zeti Akhtar. Betul nama dia? Betul ke nama tu? Tan Sri Zeti Akhtar, ya? Tan Sri, kan? Ambil gambar dalam Facebook. Mana di mana? KLCC ke mana? Dia pergi shopping beli kasut. Di mana? Ada dalam Facebook kemarin. Ada orang snap ambil gambar. Dia tengah jenjing beg daripada kedai bata. Sedangkan di keliling kedai bata tu ada kedai-kedai kasut yang sepasang ada ratus, ada ribu. Dia pergi beli kasut kedai bata. Itu bagus. Kenapa? Tidak melampaui batas. Kasut ni harga berapa pun tuan-tuan puan, pijak tanah juga. Betul tak betul? Ni ada orang beli beg tangan sampai 300,000 beg tangan. Ada orang beli kain untuk buat baju 1 meter 12,000. Ni orang yang meriwayatkan ni duduk di Kok Diang tu. Kawan baik saya lah. Dia pergi, kebetulan dia pergi umrah, singgah transit di Dubai, kan? Bila transit, dibawa berjalan, dah lambat lagi. Kebetulan flight yang dia ambil itu 1 hari baru. Ada connecting yang 2 jam, ada yang 4 jam. Sengaja ambil nak singgah jalan-jalan. Pergi, ya. Kedai kain yang paling mahal, kan? Ada orang beli, ada orang Malaysia, tak sebut nama lah. Maknanya 4 meter untuk buat baju tu boleh buat sebiji rumah untuk orang miskin, kan? Yalah, 12,000 1 meter. 4 meter berapa? Tak reti kira saya ni banyak sangat. Saya tekat RM10 saya reti lah. 48,000. Saya buat pondok wakaf untuk guru saya di Matin tu baru 39,000. 3 bilik, 2 ruang tamu. Itu belum finishing lah. 39,000.
finishing pergilah 45,000. Belum sampai 48. 45 ni sebelum 48 ke lepas 48? Sebelum 48. Tahu tak? Itu melampau. Melampau ni Allah larang. Ya Allah suka apa dia? Khairul umur awsatuha, kesederhanaan. Sederhana kan. Kita duit ada pun mahal sangat tidak, murah sangat tidak. Kalau murah sangat takut tak bersyukur juga. Kan? Duit banyak, beli baju bandel 3 helai RM10. Itu bukan zuhud, itu kedekut. Kan? Itu bukan zuhud tapi kedekut. Kena ada beza kedekut dengan zuhud ni. Kadang-kadang kalau kita ada tapi kita macam tadi saya sebut, itu pun namanya tak bersyukur. Sesiapa yang melakukannya maka dia telah mengkufuri nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Melampau ni, sombong megah ni adalah kufur terhadap nikmat Allah. Kekufuran adalah penyebab ditarik suatu nikmat dan akan diganti dengan nikmat. Tu bukan salah ejaan tu, memang betul. Nikmah lawannya nikmah. Nikmah itu adalah azab. Qayyidun ni'mati bisyukr. Ikatlah nikmat dengan syukur. Kalau kamu dapat nikmat, kamu tak ikat dengan syukur, nikmat tu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ni adalah handle satu kes. Saya ni bukan lawyer lah. Tapi biasanya Tok Imam dengan Ustaz ni selalunya lawyer yang dilantik, bukan ada firma yang khusus lah. Kan? Baru ni ada handle satu kes. Tuan-tuan, hamba Allah ni memang saya kenal baik. Tak ada benda yang Tuhan tak bagi pada dia. Kali terakhir dia pergi cek di IJN, tuan-tuan sekalian, doktor kata datuk ni bukan sihat. Doktor guna perkataan datuk ni terlebih sihat. Gitulah lebih kurang. Terlebih sihat. Kolesterol, darah, semua umur 50. Kan? Umur 50. Tapi ada satu benda Tuhan ambil dari dia. Kan? Iaitu telinga dia pekak sebelah. Telinga dia pekak sebelah. Dia punya susah hati ni, terus ceritalah. Tapi adalah benda hak dia buat yang sangat tidak elok, yang sangat kotor, yang sangat jijik. Baru ni pecah rahsia tu, isteri dia tahu. Tuan-tuan sekalian, isteri dia tahu. Jadi saya kata ke dia, saya kata datuk ni semua ada belaka. Memang rapat dengan kita, semua ada belaka. Karier datuk Masya Allah, masa depan Masya Allah. Duit ni tak usah cerita lah, kan? Hebat. Sihat Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala tarik telinga sebelah tu. Dia tak nak pakai tu alat yang apa? Alat apa? Ia pun tak nak pakai. Malu, takut orang tahu dia pekak sebelah. Tapi saya kata, punca pekak sebelah ni, Allah Ta'ala tarik nikmat ni, inilah di antara sebabnya. Allah Ta'ala sayang Datuk, memperingatkan bahawa nikmat yang ada ni pada Datuk ni semua, satu hari Allah boleh ambil balik. Satu hari Allah boleh ambil balik. Maka syukurlah banyak-banyak. Jadi panjanglah cerita tu, tapi kita nak sebut waktu lah. Ya? Ini bukan saya nak reka, nak bagi sedap kuliah subuh. Cerita hak sungguh. Bohong ni dosa. Kan? Tapi cerita hak sungguh. Tu. Sebab kita kalau duduk elok-elok tiba-tiba kaki basa kebal, jaga tu, Tuhan bagi peringatan pada kita. Kan? Ada tak basa kebal kaki ada tak? Ada. Pinggang basa sakit. Tu ada, Tuhan nak bagi peringatan pada kita. Sembahyang pun kena duduk atas kerusi dah ni. Duduk tak boleh dah. Itu Tuhan nak bagi, Tuhan sayang pada kita, Tuhan nak beri peringatan pada kita. Supaya kita tu semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Banyak-banyak buat dosa pun masih boleh kata astaghfirullah. Alhamdulillah.
Maka firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Nikmat bila beri kamu patut syukur, tapi kamu tidak syukur, maka itulah menjadi sebab aku tarik balik nikmat tu daripada kamu. Tuan-tuan balik baca cerita kaum Sabak dalam surah Sabak. Sabak ni di Yaman. Di Yaman. Kesan-kesan empangan Sabak tu, empangan Ma'arib sana, ada sampai sekarang. Satu benda yang pelik dalam sejarah dunia, ajaib, di tengah-tengah padang pasir tiba-tiba ada empangan air. Ya Allah Ta'ala umpamakan Sabak itu negeri seperti syurga. Dalam tafsir Imam Ibn Kathir, kalau nak buah ni, orang-orang perempuan Sabak akan keluar daripada rumah mereka, letak raga atas kepala, berjalan. Buah berjatuhanlah raga. Punya nikmatnya di tengah padang pasir. Fakafarat bi an'umillah. Tetapi oleh kerana tenggelam dalam nikmat itu, tak sedar diri, jadi sombong, jadi belagak, kufur dengan nikmat Allah, lalu Allah Ta'ala tukar daripada syurga menjadi apa dia? Tanah yang hanya ditumbuhi pohon-pohon sidir. Sidir ni apa? Pohon bidara. Daun bidara ni orang buat apa? Daun dia mandi mayat. Dan buah sidara, buah bidara hak tumbuh di negeri Sabak tu pahit. Rasanya pahit. Allah ambil balik. Puncanya kufur. Ya? Jadi ambillah peringatan. Kita berhenti sakat tu. Janji 7,5. Janji mesti ditepati, jangan dicapati. Kena tepat. 7,5 insyaAllah. Lebih bagi ustaz pula bercakap, lagilah kena tepat. Kalau langgar juga, bid'ah hasanah dia panggil. Kita berhenti ya, insyaAllah. Akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Bulan Ramadan baru ni, hak yang saya lancar sumbangan untuk menyiapkan asrama pelajar perempuan tu, kempen sumbangan RM10 seorang tu kan, RM10 seorang tu, kita perlu lebih kurang 500,000 lah untuk siapkan bangunan tu. Alhamdulillah Ramadan baru ni dapat 541,000. Jadi saya ucap terima kasih kerana bila saya keluar melalui Facebook, saya edar pamphlet dan saya tulis dalam WhatsApp, kawan-kawan tolong sebar sampai ke Sabah Sarawak tu, sampai mesej tu. Jadi pakat bank in lah, seorang RM10 lah yang banyak tu, pasal kita kempen RM10 kan. Ada orang kata, ustaz kempen RM10 bila nak dapat 500,000? Tak apalah, saya kata banyak mana Tuhan takdirkan, banyak tu lah. Kita buat kerja hak dia suruh, takkan dia tak tolong kita. Mestilah dia akan buka hati-hati manusia, hamba-hamba dia untuk bantu kita. Jadi Alhamdulillah saya pun lepas Ramadan baru ni, lepas cuti raya lebih kurang 2 minggu, saya pun tulis cek 240,000 bayar hutang pada kontraktor. Dia pun dah mula kerja balik, laju lah ni. Dan kita harap bulan November nanti kita dapat pindah anak-anak pelajar perempuan itu ke tempat pengajian yang baru, dan bulan Disember boleh buat pengambilan baru, ramai sikit. Sebab kita pelajar lelaki-lelaki 100 lebih, perempuan tak ramai. Dia kena bagi balance lah. Kalau 100 pelajar lelaki-lelaki, perempuan pun kena 100. Kita ni Tok Guru kena siap, sampai bini anak murid pun kita kena siapkan. Bukan takat sekadar siapkan dia saja, isteri dia pun kita kena tolong carikan. Sebab apa? Sebab nak jaga dia supaya duduk di atas jalan perjuangan ni sampai akhir hayat dia. Kalau dia dapat bini yang dalam hidup dia yang tak mikir soal perjuangan, habislah. Kerana ada bini yang tak bersama dengan perjuangan suami. Contohnya siapa? Isteri Nabi Allah Nuh, isteri Nabi Allah Lut. Walaupun suami mereka Nabi, mereka tak bersama dengan perjuangan suami mereka, bahkan menjadi musuh kepada perjuangan suami mereka. Dan kita kena ambil iktibar. Gitu. Jadi saya berdoa kepada Allah, semoga
segala sumbangan infak, sedekah, derma, wakaf tuan-tuan dan puan-puan itu, kita berkongsi segala niat-niat yang baik itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak ini bila keluar membaiki umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, memperelokkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyampaikan ajaran Nabi pada manusia, maka tiap-tiap yang mereka lakukan itu, maka kita berkongsi niat yang baik ini sampai di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada habuan kita, Allah lapangkan jalan menuju ke syurga. Dalam akhir tuan-tuan, seminit lagi boleh? Imam At-Tirmizi meriwayatkan kisah seorang laki-laki zaman Nabi, dia mengadu ke Rasulullah. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak tahu nak cakap macam mana. Luah mati apa? Apa Melayu kata? Tanya orang Negeri Sembilan, dia tahulah. Luah mati apa? Luah mati mak, telan mati bapa. Gitulah. Tapi kawan tu tak cakaplah bahasa macam tu, oleh kerana penterjemah ni orang Melayu, jadi gitulah. Kan? Saya susahlah Rasulullah. Itu lebih kurang. Nabi kita sebab apa? Saya ni ada seorang adik malah bekerja. Asyik minta duit pada saya. Nak apa minta duit pada saya. Nak makan minta pada saya. Nak nu semua minta pada saya. Saya ni apa? Rimah lah lebah. Gitu lah lebih kurang. Adik kamu tak bekerja kenapa? Tanya Rasulullah. Adik saya ni Rasulullah, dia tak nak bekerja tapi dia sibuk duduk dalam masjid mengaji. Rupanya duduk mengaji dalam halaqah-halaqah ilmu dalam Masjid Nabawi. Tak nak kerja. Nabi kata, kamu jadi miskin ke kalau dia minta duit pada kamu? Taklah miskin ya Rasulullah, tapi saya ni tak seronok lah. Kerjalah, dia muda. Apa minta duit saya? Nabi kata, la'allaka turzaqu bih. Kamu tahu tak? Sebenarnya rezeki yang kamu dapat selama ni disebabkan kamu menolong adik kamu yang menuntut ilmu tu. Jadi rezeki yang paling mulia ialah syurga. Kita harap bila kita tolong penuntut ilmu, Allah rezekikan kita syurga. Itu niatnya. Boleh faham tuan-tuan? Jadi walaupun kempennya RM10 seorang, nampak macam lawak-lawak, tak bersungguh kan? Tapi itulah hakikatnya. 541,000. Nak cari 500,000, dapat 541,000. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyaklah pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Lepas tu bila dah siap yang tu, tuan-tuan tunggu dah tahun depan projek lain pula. Tak habis. Tak habis. Gitu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la